Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan tunjukkan cara-cara menanam durian di lubang yang kita dah sediakan minggu-minggu yang lepas lah. Okey, hari ini kita akan tunjukkan cara-cara menanam duri hitam D200 ataupun Ochi. Ya, di Malaysia ni semua durian kita yang dikelonkan baka-baka premier ni, baka-baka baik ni telah dinomborkan oleh bermula daripada D1 sampai yang terkini ni yang kita akan tanam ialah D200. Bermakna ada dah 200 spesies durian yang telah dinomborkan, dinamakan. Kemungkinan selepas ini ada durian-durian lain yang baru ditemui. Kita boleh daftarlah, letak nama durian Tok Alang ke misalnya. Kalau kita durian tu tak ada orang yang tanam dan belum didaftarkan. Durian Musangking ialah D197. Ya, yang hari ni kita nak tunjukkan ialah D200. D200 ataupun duri hitam Ochi. Okey, inilah lubang kita yang kita telah sediakan. Jadi disebabkan saya gunakan pokok yang bersaiz kecil dan polybag pun kecil, jadi kita letakkan dulu tanah sebahagiannya, ya. Dia tak perlu dalam sangat. Kita letakkan dulu. Kebetulan ni ya. Ada bekas bakar ni kat sebelah ni, kita masukkan juga. Mengikut kata orang tua, baja tanah bakar ni elok buat baja. Tak tahu lah saya. Ni ada akar pokok ni. Tak cukup lagi, saya rasa terlampau dalam lagi. Kita tarik dulu tanah ni. Okey. Step seterusnya, kita letakkan sedikit bahan-bahan makanan untuk pokok. Kita akan tunjukkan selepas ini. Yang pertama ialah ini dipanggil, kalau kita ada baja organik, kita pakai baja organik lah. Tapi sebab susah kita nak dapat dan nak diproses, jadi saya beli baja yang bentuk pellet ni. Kalau orang kampung panggil baja tai ayam proses lah. Tapi sebenarnya lah baja organik yang telah diproses. Jadi kita gunakan baja organik yang macam ni, senang kita letak dalam ni. Ikutlah. Saya tak tahulah berapa gram ni. Saya pakai agak-agak je. Macam tukang masak pakai campak-campak. Jadi saya pun pakai campak je. Okey, kita buangkan kayu ni dulu. Biasa kalau skop ni, skop kecil ni, 3 skop dah cukup dah. Selepas itu, kita taburkan juga baja. Ini dipanggil CIRP, ya. CIRP ataupun Christmas Island Rock Phosphate. Christmas Island tu dah pulau lah. Phosphate yang berbentuk batu yang telah dihancur dalam bentuk debu ni, dia ambil daripada sana. Inilah untuk menggalakkan akar, dipanggil baja penggalak akar. Kita tambahkan furadan. Furadan inilah racun, terutama untuk mengalau anai-anai dan sebagainya lah. Kalau pokok yang berbuah, ini nasihat saya, kalau pokok yang ada buah, jangan guna racun ni. Ya, sebab dia akan diserap oleh akar dan dia akan pergi ke buah. Dia akan duduk dalam sistem pokok kita tu lebih kurang 6 bulan. Jadi kalau kita makan, kita akan makan racun sekali lah. Telah haramkan penggunaan racun ni lah. Jadi tapi kita tanam ni pokok yang kecil, ya. Pokok yang tidak ada buah. Jadi kita masih boleh gunakan. Kalau tanam sayur, tanam apa pun, jangan guna ni. Ya, jangan guna furadan ni sebab ia sangat bahayalah untuk kesihatan manusia. Okey. Ini kita taburkan sikit, saya letak dalam botol, senang. Okey, ini hanyalah untuk menghalau anai-anai ataupun serangga-serangga, ya, yang berbahaya untuk akar pokok. Siap yang furadan. Lepas itu satu lagi ialah baja. Baja ataupun kalau dalam bahasa Indonesia dia panggil pupuk. Kalau baja organik tadi dia panggil pupuk kandang. Yang ini ialah baja NPK. NPK 16-16-16. Okey, kita letakkan sedikit, ya, sebagai bekalan kepada tanaman kita. Okey, jadi kita dah letak. Kita ulang balik, kita letak baja organik. Kita letak furadan, kita letak CIRP, baja penggalak akar, dan baja NPK. Selepas pada kita dah letak dalam lubang, kita ratakan, kita gaulkan.
Ya. Kita gaulkan. Oh, macam masak pula ni gaul. Ini ialah resipi dia. Okey. Kalau rasa ketinggian ni dah cukup untuk pokok kita, kita boleh terus tanam. Ataupun kalau rasa tak cukup, kita boleh masukkan lagi sedikit tanah. Ya. Tanah. Kita ambil tanah bakar ni tadi. Ada kat tepi ni. Oh, nampak ada warna hitam cantik lah. Okey. Jadi siap untuk kita menanam. Selepas ini kita akan tunjukkan cara-cara menanam D200 duri hitam. Okey, cuba tegakkan pokok tu ya. Sekejap, nak tunjuk anak pokok ni. Ya, ini ialah kita pakai ni ialah yang agak kecil. Okey, okay, tak apa. Kita beli di nursery ni sebenarnya. Dengan harga RM20 je. Pokok saya tanam memang pokok kecil macam ni. Memang kita pernah dengar pokok ditanam lepas 3 tahun berbuah. Tapi sebenarnya pokok-pokok tu pokok yang besar-besar. Duduk dalam polybag dah mungkin 3 tahun. Duduk dalam polybag ditanam. Pokok yang sebesar begitu lebih kurang harga saya ingat dalam 2 hingga 300 pokok. Jadi kalau nak tanam 1 atau 2 pokok tak apa. Kalau tanam banyak memang makan modal lah. Jadi ini kita tunjukkan. Kita buka dulu polybag ni. Pokok pun saya ingat ada dalam 12 helai daun, tak sampai 15 helai daun pun. Ya, berukuran lebih kurang 2 sejengkal setengah. Kalau pokok tu sajalah. Okey. Inilah duri hitam. Duri hitam ialah pokok yang agak susah untuk membesar, terutama jika duduk dalam polybag. Kita tengok. Alright. Kita letakkan menghadap matahari terbenam. Ya, biar yang sengit tu ataupun pucuk ataupun pokok yang sengit tu menghadap pada matahari yang tepat ada matahari terbenam. Tujuannya ialah bila dia condong ke matahari terbenam, selepas ini pucuk-pucuk yang naik ataupun dahan-dahan yang keluar akan menghadap ke matahari naik sebab mereka berebut cahaya matahari lah untuk proses fotosintesis tu. Jadi akhirnya pokok akan naik dengan tegak. Okey. Jadi kita dia nak cangkul apa cangkul? Jangan cangkul lah. Abang pegang ni. Ya. Okay. Kita penuhkan. Nampak memang lubang ni tak dalam sebab kita ambil pada atas. Okey. Kita tutup lubang tanam ini. Kita bagi orang perempuan buat kerja. Kita salah gunakan tenaga wanita. Ya, sebab wanita, perempuan, lelaki sama je. Nanti pusing nanti. Okey. Maaf saya hanya pakai kamera telefon je ni. Tak reti saya nak beli kamera mahal-mahal. Tak reti duit tak ada. Orang tak tahu. Okey. Alright. Kita padukan. Okay, kita pijak-pijakkan sedikit keliling tu untuk memadatkan tanah. Jangan pijak kat pokok kita pijak keliling. Okey. Selepas selesai ni saya akan tunjuk pula proses seterusnya. Okey. Selepas kita tanam pokok ni tadi, jangan tinggal macam tu je. Ada lagi proses yang seterusnya, kita ulang balik pembajaan kita tadi. Yang kita letak tadi ialah untuk simpanan sebagai bank kepada pokok ini bila dia akar dah pergi nanti. Sekarang ni kita nak untuk dia makan masa ni je. Okay, kita gunakan baja organik tadi, pellet tadi. Boleh agak. Saya rasa orang dah biasa menanam dia boleh agak. Berapa banyak yang nak digunakan. Okey. Cukup. Baja 16-16 pun sedikit je. Jangan banyak sangat, pokok yang baru dia tak tahan. Sebab panas. NPK 16-16 untuk baja tumbuh besaran. CIRP tadi untuk menggalakkan pertumbuhan akar.
Dan sekali lagi untuk anak-anak tadilah, puradan tadi. Ingat pesan saya tadi, puradan ni ada masa kita tak boleh nak guna. Okey. Siap. Sekarang ni kita ambil cangkul. Kita tutup pokok kita. Kita ambil balik tanah tadi. Kebetulan ada tanah cantik ni, kita tarik je. Hampir siap. Okey. Dah proses untuk menanam, kita siram dengan air sedikit. Sekarang ni kita siram pokok ni, sebab pokok yang baru ditanam memang wajib disiram. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan lupa kita tanam pokok. Lepas tu baru kita tawakal lah. Kita usaha dulu, baru kita tawakal. InsyaAllah pokok ni akan tumbuh dengan subur lah. Seperti berapa tahun kalau pokok besar ni, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, kita sama-sama dapat berkongsi duri hitam, insyaAllah. Okey, siap comel sayang ni.